Membaca jabatan ilmu. Kita biasa dengar, untuk menambah ilmu, kita perlu baca buku. Satu ketika dulu, kita pergi ke pusat sumber untuk baca buku. Tapi kini, dah ada e-book. Apa beza buku dengan e-buku? Bagi yang gemar membaca buku, sudah pasti paling tidak sebulan satu buku. Kalau setahun ada 12 buku. Bayangkan buku-buku tersebut memerlukan rak untuk disimpan. Kalau tidak, buku-buku itu akan bersepah di dalam rumah. Tapi kini sudah ada e-book. Ramai orang membaca menggunakan telefon bimbit, menggunakan laptop dan sebagainya. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita belajar bahasa Melayu tahun 4. Tajuknya Satu Untuk Semua. Objektif yang ingin dicapai, yang pertama, dapat menggunakan kata ganti nama untuk melengkapkan dialog. Berdasarkan kemahiran pada hari ini adalah kemahiran tata bahasa. Mari kita baca apakah maklumat yang terdapat dalam buku teks berkaitan dengan tajuk Satu Untuk Semua. Pada cuti hujung minggu, Rajiz berkunjung ke rumah Hadif. Kamu sedang buat apa di situ, Hadif? Saya sedang membaca e-buku ini. Kamu datang seorang saja? Mengapakah tidak datang bersama-sama dengan Haziq? Haziq tidak dapat datang kerana dia menolong ibunya mengemas rumah. Akan datang ke sini setelah selesai menolong ibunya. Marilah kita membaca bersama-sama di meja sana. Adik-adik saya hendak bermain di ruang kosong. Mereka akan mengganggu. Ada tempat kosong yang perlu diisi. Mereka akan mengganggu nanti. Dalam petikan ini ada ruang kosong yang perlu kamu isikan. Cikgu tak baca lagi. Dia punya jawapan, cikgu biarkan kosong. Nanti kita akan bincang. Dialog dimulakan. Kamu boleh menggunakan tablet, ruang kosong atau komputer riba itu. Saya pula akan menggunakan telefon bimbit milik ibu, ruang kosong. Ibu sudah memberi keizinan. Terima kasih, Hadif. Bagaimanakah cara membaca e-buku ruang kosong? Ruang kosong juga perlu memuat turun buku cerita yang telah dibeli. Kemudian, masukkan nama pengguna dan kata laluan. Seterusnya, dalam mereka sedang berbual-bual, datang ayahnya. Kalian sedang membaca e-buku? Ya, ruang kosong sedang membaca e-buku. Ayah, kita boleh membaca buku cerita yang sama secara serentak menggunakan peranti yang berbeza. Itu penerangan anak kepada ayahnya. Dalam dialog yang terdapat dalam petikan tadi, ada ruang kosong yang perlu kamu ganti pada hari ini. Fokusnya kemahiran tata bahasa, iaitu kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ini, ingat balik semula, dia terbagi kepada 3, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Untuk diri pertama, diri sendiri yang bercakap. Antaranya, aku, saya, better. Okay, untuk aku dengan saya ni, rakyat biasa. Kalau aku ni biasanya untuk kawan karib yang dah rapat. Saya ni dia formal. Kalau cakap dengan guru, saya. Cikgu izinkan saya pergi ke tandas. Better. Better dengan Patik ni situasi di istana. Better ni raja yang bercakap. Patik ni rakyat yang bercakap dengan raja. Hamba ni pula rakyat dengan rakyat. Hamba ni penggunaan orang dahulu dia akan guna hamba. Tolonglah hamba, sudah 3 hari hamba tak makan. Manakala untuk kita dan kami ni, penggunaan kata ganti diri pertama untuk menunjukkan jamak ni maksudnya banyak ataupun ramai. Kita, contoh, kita sebagai orang Islam perlu menunaikan solat. Kami murid kelas 6 Adelia contoh. Itu kata ganti diri pertama. Manakala kata ganti diri kedua ialah orang yang kita sedang berbual. Orang tu di hadapan kita ataupun dalam telefon bimbit. Okay? Kamu menelefon seseorang dan sebagainya. Diri kedua antaranya awak, anda,
engkau ataupun kata singkatannya kau, kamu, mu. Manakala kalian ni pula, dia menunjukkan ramai. Kalian ni orang dulu suka gunakan kalian. Seterusnya, kamu. Dia kamu ni ada dua. Satu, dia boleh menunjukkan ramai. Dia boleh menjadikan seorang. Kalau seorang murid, kenapa kamu datang lambat? Seorang. Kamu ni boleh jadi juga untuk ramai. Contoh, cikgu masuk dalam kelas. Okay. Kenapa kamu semua ni sedang bermain? Contoh, dia menunjukkan kepada semua murid dalam kelas. Jadi, dia boleh seorang, dia boleh ramai. Encik untuk lelaki. Cik ni pula untuk perempuan yang belum berkahwin. Kita panggil cik. Kalau CHE, dia bukan cik. Itu kalau orang Kelantan dia ada CHE. Cik juga. Itu dia punya macam gelaran ataupun keturunan. Tuan. Tuan ni untuk lelaki. Tapi untuk pengetahuan kamu, tuan ni dia juga keturunan. Panggilan biasa orang Kelantan. Rakan cikgu ada nama. Tuan Rosmaliza contohnya. Tuan lelaki, tapi dia keturunan. Kalau puan ni untuk perempuan yang telah pun mendirikan rumah tangga. Kita panggil puan. Pakcik untuk lelaki dan makcik untuk perempuan. Itu diri kedua. Dan yang terakhir, kata ganti nama diri ketiga. Diri ketiga tu orang tu berada mungkin berhampiran dengan kita ataupun jauh daripada kita. Contoh, dia. Siapakah yang tidak hadir pada hari ini? Abu, cikgu. Dia tidak sihat. Contoh. Beliau ni orang yang dihormati. Biasanya orang yang berpangkat. Guru besar, doktor. Dan yang seterusnya, baginda. Baginda ni menunjukkan bahasa istana. Dia tapi baginda. Kita tak jangan panggil sultan tu dia. Kita panggil baginda. Dan seterusnya yang menunjukkan banyak ataupun ramai. Mereka sedang bermain di padang. Nya ataupun ia ni. Jadi untuk lebih lanjut, kita akan jawab soalan sambil cikgu beri penerangan. Ini adalah latihan yang perlu kamu isi dengan jawapan yang sesuai berdasarkan kata ganti nama diri. Mari kita bincang jawapan bagi latihan pada hari ini. Ini berdasarkan dalam petikan tadi, cikgu laju sikit. Pada cuti hujung minggu, Rajid berkunjung ke rumah Hadif. Kamu sedang buat apa di situ, Hadif? Saya. Jawapan nombor satu ialah saya sedang membaca e-buku ini. Kamu datang seorang saja? Mengapakah kamu? Nombor dua, kamu. Dia bertanya, mengapakah kamu tidak datang bersama-sama dengan Haziq? Haziq tidak dapat datang kerana dia menolong ibunya mengemas rumah. Dia, sebab murid lagi kan, dia akan datang ke sini setelah selesai menolong ibunya. Bagus muridnya, dia tolong ibu dia baru dia nak pergi membaca buku ataupun pergi bermain. Marilah kita membaca bersama-sama di meja sana. Adik-adik saya hendak bermain di sini. Kata ganti menunjukkan tempat itu. Mereka akan mengganggu kita nanti. Nombor 5 kita. Okey, seterusnya. Kamu boleh menggunakan tablet ni atau komputer riba itu. Dia tunjuk ini ataupun itu. Saya pula akan menggunakan telefon bimbit milik ibu ini. Ibu sudah memberi keizinan. Terima kasih Hadif. Bagaimanakah cara membaca e-buku ini? Bila tak tahu kita bertanya. Kamu perlu, seterusnya dia guna, kamu perlu memuat turun buku cerita yang telah dibeli. Kemudian, masukkan nama pengguna dan kata laluan. Dialog bermula dengan ayat tu. Dia tengok ramai. Kalian sedang membaca buku. Kalian sedang membaca e-buku. Sebab ramai, ayat dia gunakan kalian. Ya, kami. Sebab ramai dia jawab tu, kami. Kami sedang membaca e-buku. Ayah, kita boleh membaca buku cerita yang sama secara serentak menggunakan peranti yang berbeza. Sebagai kesimpulan, berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, satu untuk semua yang berkaitan dengan perbezaan buku dengan e-buku. Apa cara pun, yang penting kita membaca. Tak kisahlah buku ataupun e-buku. Mungkin 3-4 tahun lagi akan berubah kerana perkembangan teknologi. Tetapi ilmu tetap kita kena cari. Jadi berjumpa lagi bersama Cikgu Zul. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye semua.